Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita teruskan PDPR kita, Matematik 3 Murni pukul 8.40 hingga 9.40 selama 1 jam. Okey, suara cikgu jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, so kita teruskan ya. Okey, cikgu nak bincang pasal latihan yang kamu buat baru ni. Okey, nombor 1, nombor 2 tak ada masalah. Okey, nombor 3 ni. Banyak yang buat kesilapan dan tak tahu nak buat macam mana. So ramai juga yang tak hantar tugasan ni. Kenapa tak hantar? Petisha, awak tak hantar juga kan? Ya. Kenapa tak hantar? Tak tahu nak buat? Ada satu. Chan tak hantar, korang tak hantar. Ramai yang tak hantar. Lupa. Boleh lupa kamu. Belum tua lagi sudah lupa. Biasalah tugasan, setiap tugasan memang kena hantar semua. Tak check kan? Okay, so cikgu nak terangkan yang nombor 3 ni. Okay, nombor 3 ni. Sebab ramai yang tak dapat buat. Okay, jadi. Okay, yang pertama. Bila kita tengok soalan ni. Kamu kena pasti asas yang sama. Okay, di mana 2x ni bahagi dengan 2 kuasa 4. Okay, itu asas 2. Yang ni adalah asas 3. Okay, bermaksud kat sini 2x bahagi dengan 2 kuasa 4 ni darab asas 3y bahagi dengan 3 kuasa 2 sama dengan 6. 6 ni kamu kena tukar kepada asas 2 dan juga asas 3. Jadi kita tahu kan 6, 2 darab dengan 3. Okey, 2 darab 3 jadi 6. So kita tukarkan, tak nak nombor 6 ni kita tukarkan kepada asas 2 dan juga asas 3. Okey, so seterusnya, langkah seterusnya 2x ni, indeks x ni kalau kita bahagi dia akan jadi tolak. So tolak 4 darab 3y tolak dengan 2 sama dengan 2 darab dengan 3. Ni 2 kuasa 1 dan 3 kuasa 1. So awak tengok yang asas yang sama iaitu 2 kuasa X tolak 4 dan juga jawapannya 2 sama dengan kuasa 1. 2 kuasa 1. So kita tengok yang cikgu kotakkan dulu 2X tolak 4 sama dengan 2 kuasa 1. Jadi kat sini awak keluarkan indeks dia saja, kuasa saja. Okey, di mana 2 ni kita tak payah tengok sebab dia nak huruf X kan. So awak keluarkan indeks saja iaitu X tolak 4 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 tambah 4. Sebab tu X sama dengan 5. Okey, itu asas 2. Sekarang kita pergi kepada asas 3 di mana 3 ni Y kuasa Y tolak 2 sama dengan 3 kuasa 1. So kita keluarkan indeks dia sahaja. Jadi Y tolak 2 sama dengan 1. Y sama dengan 1 tambah dengan 2. Jadi Y sama dengan 3. Okey, soalan akhir dia nak X tambah Y. Jadi jawapan X tadi 5 tambah dengan 3. Jadi jawapannya adalah 8. Okey, faham? Okey, dekat ni faham? Okey, so nanti kalau soalan keluar nanti boleh buat Samakan apa ni? Kena samakan apa? Kena samakan apa? Respon. Samakan nombor asas. Iaitu asas 2 dengan asas 3. Okey, seterusnya kita balik pula kepada buku teks kita ni. Kita nak sambung. Nak sambung perbincangan kita Okey, seterusnya apakah kaitan antara nombor dan bentuk indeks yang dikuasai
kuasakan dengan pendaraban berulang. Okey, sebagai contoh dekat sini. Okey, 3 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 4. Bermaksud kat sini 3 kuasa 2 ni, 3 kuasa 2 ni didarab sebanyak 4 kali. Okey, sebanyak 4 kali. Jadi dekat sini ada 4 faktor. Jadi jalan kira dia 3 kuasa 2 ni tambah, sebab dia darab kan, tambah 2, tambah 2, tambah 2 sebanyak 4 kali. Jadi sama juga 2 darab dengan 4. 2 tambah 2 tambah 2, 8. 2 darab 4 juga sama dengan 8. Okey, kesimpulan dia, bila 3 kuasa 2 ni kurungan besar, boleh juga kamu tukarkan dia kepada 3 kuasa 2 kurungan kecil pada 4 ni. 2 darab dengan 4. So 3 kuasa 8. Okey, muka surat seterusnya. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey. 5 kuasa 4 kuasa 3. 5 kuasa 4 dan kurungan kuasa 3, di mana 5 kuasa 4 ni didarab sebanyak 3 kali 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 4. Okey, jadi kesimpulannya 4 ni boleh terus darab dengan 3. Jadi 4 darab 3, 4 darab 3, 4 darab 3 berapa? 12. 12. Okey, betul. So dekat sini, apa yang kita nak tulis apa kat sini? Jadi ni, dalam kotak ni kan, 4 kurungan 3. Kurungan pada 5 ni tak perlu tulis dah. Okey, terus kurungan pada 3. So 4 darab dengan 3. Jadilah 12 kuasa. Jadilah 5 kuasa 12. Okey, seterusnya C. Okey, C. Jadi kita dah tahu dah kan, kalau 3 dengan 6 ni maksudnya 3 darab dengan 6. Okey, jadi jawapan pada kotak ni 3 kurungan 6. 3 darab 6, jadi jawapan dia 18. Okey. So, kita tengok kat sini perbincangan dia. Okey, ni dia bagi contoh macam ni, macam mana pengiraan dia. Dan cikgu nak awak tengok yang cetusan minda ni. Yang ini. Ini kena ingat lah. Okey, jadi kalau 3 kuasa 2 darab 4 bermaksud 3 darab dengan 4. 5 kuasa 4 kurungan 3, jadi kuasa kena darab. Jadi ni kesimpulan dia. Warna kuning ya. Okey, so kita tengok contoh. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, jadi apakah jawapan untuk 1A? 3 kuasa berapa? 8. Betul, 3 kuasa 8 sebab 4 darab 2. Okey, apa jawapan B? Kuasa 30. Okey, betul. Sebab 3 darab 10, 30. Okey, C. Dah lah, kurungan lagi. Banyak kurungan. So, apa jawapan C? Negatif 1, 18. Kuasa 18. Ya, sekejap mana kesalahan? Okey, betul. Negatif Y. Jadi 6 darab dengan 3, 8. 18. Okey, seterusnya. Contoh 2. Tentukan sama ada benar atau palsu. Okey, jom kita tengok. Kalau 4 di sebelah kiri, 4 kuasa 2 darab dengan 3. 6. Okey, sebelah kanan 4, 3 kuasa 2, 6. Jadi sama. Ini adalah benar. Okey, untuk B, 2 kuasa 3 darab 4, 12. 12. Dan 2 darab 6 pun 12. Jadi betul. Ni pun benar. Okey, setakat ni senang je kan? Okey, C pula. Kita tengok C. Okey, sekarang ni C ni 3 kuasa 12. Okey, sedangkan dekat sini 27. Okey, Kuasa 8. 20 kuasa 8. Okey, 27 ni boleh tak kita tukar kepada indeks 3 supaya sama asas 3?
Tiga darab 9 kan? 9 Hmm, darab 3, 27. 27. So ni 3, 12 sama dengan 3 tukarkan kepada kuasa 3 kurungan 8. Okey, sebab kita tukarkan 27 sahaja. So tukarkan ni masuk dalam kurungan. Jadi 3 kuasa 12 sama dengan 3, 2 darab dengan, 3 darab dengan 8, 24. So tak sama. Ini adalah paru. Okey, sebab yang penting mesti asas dia sama. Okey, boleh tengok contoh kat bawah ni. Okay, boleh tengok contoh kat bawah ni. Okay. Kita dah, cikgu dah tunjuk dah tadi. Yang 3 ni kuasa 24. Jadi dia tidak sama. Palsu. Okay. Latihan. Latihan ni pun macam senang je. Okay, latihan ni. Cikgu nak kita jawab je lah terus sekarang. Boleh? Boleh. Okay. Azrina Zaki ni siapa? Azhar. Azhar. Azhar? Boleh on mic? Azhar? Ke masuk je? Sebab diam je? Azhar? Okay, apa jawapan A? 12 kuasa 10. 12 kuasa 10. Azhar. Cikgu nak Azhar jawab. Oh. Azhar? Oh, Azhar. Maaf cikgu. Kenapa pula maaf? Bangun tidur ke apa ni? Azhar. 12 kuasa 10. B, Chan. Tak boleh buka. Okay, Chan. Ya, jawapan kamu? B ya. B. Oke. Nanti ya. Alah, B ni senang je kan? Ni B. Chan. 3 kuasa apa? 3 kuasa 10 20. dan 2. 10 dan 2 kan? Okay, betul. 20. Okay, Alia. Alia, C jawapan. 7 kuasa 6. 7 kuasa 6. Okay, betul. 7 kuasa 6. Okay, D. Cherry? Cherry? Negatif 4 kuasa 21. 3 darab 7 berapa? 21. Kuasa 21. Mesti darab jangan kamu tambah pula. Darab. Okay, seterusnya. Khalijah? Okay, kuasa 24. Okay, 8 darab 3 betul 24. Okay, seterusnya. Kuang? Kuang? Ada Ya. G kuasa 26. Okay, betul. G kuasa 26. Okay, seterusnya. Amira? Negatif Amira? 11. Hmm. Negatif M kuasa 12. Okay, betul. Negatif M kuasa 12. Okay, seterusnya. Tak nampak sikit. Okay, seterusnya H. Ada pula. Okay, H tengok buku tab masing-masing Ya, Mira dah. Batrisha. Batrisha Ya. Kristina. Negatif H. C kuasa 21. Okay, betul. Okay, habis dah. Ini je yang masuk. Aisyah.
Ya, saya. Soalan nombor 2. Jawapan dia benar. Macam mana boleh benar? 4 darab 5, 20. 2 Mhm. darab 10, 20. Jadi Okey, 2 betul. kuasa 20 sama dengan 2 kuasa 20. Benar. Okey, betul. Okey, B, Alia, benar ke palsu? Alia? Sekejap. Kira ke? Kan kira eh? Ha. 3 darab 7. Tak benar. Sebab? Sebab 3 kuasa 21 dia 1.04 macam tu. 27 kuasa 8 sama dengan 2.82. Oh, Lagi. kira jawapan terus eh? Kira jawapan terus eh? Saya check banyak-banyak kali. Saya check 2 kali yang untuk yang asas dia 3 dengan jawapan dia. Jadi dekat sini, jawapan kat sini 3 kuasa 3 darab 7 apa? 21 kan? 31. Yang ni 3 kuasa 3. Lepas tu darab dengan 2. Yang 2 darab dengan 4. 4. Jadi 3 darab 2, 6. 6 darab 4, 3 kuasa 24. 24. Ya betul, 3 kuasa 24. So tak sama lah. Jadi ni adalah palsu. Okey, C, Khadijah. Jawapan dia palsu. Okey, sebab ini 5 kuasa 10. Okey, 125 ni 5 kuasa berapa? 3 kan? 5 darab 5, 25. 25 darab 5 berapa? 25 darab 5. 125 kan? Okey. So 3 darab 2 darab 3. 3 darab 2, 6. 6 darab 3, 18. Jadi tak sama sebab 5 kuasa 18. Okey, palsu. Okey, D, Amira. Jawapan dia palsu Sebab negatif sebab itu 7 kuasa kuasa 8 kan? Okey. 8. Yang ni 7 darab 7. 7 darab 7 kan? 7 kuasa 2. 2 darab 2, 4. 4 darab dengan 3. Ini sama dengan 7 kuasa dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 3. 4 darab 3 berapa? 4 darab 3 berapa? 12. 12. So tak sama juga. So ini juga adalah palsu. Okay, so ini latihan kita buat bincang ni je sebab cikgu macam senang je kan. Sebab soalan yang bawah ni yang macam ni je kita kena fikir sendiri. Okay, bagaimanakah anda menggunakan Hongkong Index untuk operasi peneraban dan pembahagian? Okay, nampak dekat sini. Dia gabung. Okay, ni asas A. Okay, ni adalah asas A dan ni adalah asas B. Okay, macam mana gabungan dia? So daripada luar ni adalah Q. Jadi Q ni boleh darab dengan M untuk asas A dan Q boleh darab dengan N untuk asas B. Okay, kalau bahagi pun sama. Okay, bahagi pun sama, dia akan jadi walaupun kamu darab dengan asas A, Q darab dengan asas A iaitu darab dengan M dan Q darab dengan N dan kamu boleh tukar jadi macam ni. Okay, ni pun sama juga Jadi jawapan akhir dia nanti asas A ni duduk di bahagian angka atas dan B ni sebagai penyebut. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, pemudahkan yang berikut. Okay, tengok contoh pemudahkan yang berikut. Okay, nombor 3 kat luar ni kita boleh darab dengan 3. Asas indeks 3 ni. Okay, 3 juga boleh darab dengan 4. Okay, boleh darab dengan 4. Jadi apa jawapan dia? 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Okey, betul. 7 kuasa 9 darab dengan 5 kuasa 12. Okay, sebab kita pemudahkan je. So tinggal je sini. Tak suruh kira kan? Tak. Okey, ni boleh tengok contoh dekat bawah ni pun ada. Dalam buku ni dah ada contoh. Okey, untuk B pun sama. C walaupun dia rapat-rapat macam tu tapi C ni adalah operasi darab. Okey, R ni ada kuasa 1
1. Jangan kamu lupa R ni ada kuasa 1. Jadi 4 darab dengan 2, 4 darab dengan 3, 4 darab dengan 1. Jadi jawapan dia P. Kuasa 8. Okay, P kuasa 8, Q kuasa 12 dan R kuasa 4. Okay, kuasa 4. Okay, kenapa kuasa 4? Sebab ada nombor 1 dekat sini. 4 darab dengan 1. 1. Okay, untuk D. Sekarang ni D ada nombor 5. Macam mana? Sekarang ni ada nombor 5. Jadi sama juga 5 pun. 5 ni pun kena kuasa dengan 2. 4 ni darab 2 ni darab dengan 4 dan 2 juga darab dengan 3. Jadi 5 kuasa 2 nanti 25 M. Jadi M kuasa 8 dan N Kuasa kuasa 6. 6. Okey, jadi kat sini boleh kira terus. Okey, 5 kuasa 2 jadi 25. Okey, label teruskan tanda. Teruskan kira, jangan kamu tinggal jawapan dia macam tu. Okey, 5 kuasa 2 jadi 25, M kuasa 8 dan N kuasa 6. Okey, sekarang ni kita tengok yang E, soalan E. Okey, soalan E. Okey, di mana kuasa dekat luar ni boleh darab dengan 5 di bahagian pengangka dan juga 2 ni di bahagian penyebut. Boleh pecah kepada 2 bahagian, 1 untuk pengangka kat atas ni dan juga penyebut. So darab 5 darab 4 jadi 2 kuasa 20 per 3 kuasa 8. Jangan kamu campurkan sebab dia adalah lain, pengangka dengan penyebut. Okey, untuk F juga sama macam tadi, tetapi dekat sini selalu pelajar tertinggal nombor. Nombor ni tertinggal, sedangkan nombor pun kena darab sekali. Sebab tu 2 kuasa 4. Sebab atas 2 kuasa 1. 1 darab 4, 4 kan. Okey, 3 darab dengan 4. Okey, sama juga 4 ni letak dekat sini sebab dia darab dengan 1, kuasa 1. Jadi 3 kuasa 4, Y 7 kuasa darab dengan kuasa 4. So kirakan 2 kuasa 4 kamu akan dapat 16. 3 kuasa 4 dapat 81. Dan dia punya pembuli ubah sama juga. 3 darab 4, 12 dan Y 7 darab 4 dapat 28. Okey. Ini baru sederhana. Okey, kita pergi kepada soalan yang mencabar. Sebab kamu tengok kan uji minda nanti kamu kena buat ni. Okey, untuk soalan G. Tengok kalau kurungan dia di bahagian atas. So 3 ni untuk atas saja, tak payah awak bahagi sampai bawah pula. Okey, 3 darab dengan kuasa 3 kuasa 1. 3 darab dengan kuasa 2 dan 3 darab dengan 3. Okey, sebab tu 3 kuasa 3 ni kena tulis 3 kuasa 3 akan dapat 27. Dan M 2 darab dengan 3. Kuasa 2 darab dengan 3 dan N 3 darab dengan 3. Okey, per bahagi. Okey, bawah dia tak ada usik apa-apa sebab tak ada nak kena darab dengan apa-apa. So salin je balik. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya. Nombor dengan nombor boleh kira 27 bahagi dengan 6. Kat sini dikecilkan jadi 9 per 2. 9 per 2, tak ada masalah. Okey, untuk pembuli ubah yang sama, asal yang sama, contohnya M dengan M boleh kira. Maksudnya dia punya kuasa kita boleh tolak. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebab bahagi. Ya, betul. Sebab kita belajar sebelum ni kalau bahagi kuasa ni boleh tolak. Okey, seterusnya asas pembuli ubah N jadi 9 tolak 1. Jadi jawapan dia 8. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Kita pergi pada contoh H. Okey, di mana dekat sini semua dia ada. Darab ada, bahagi ada, kuasa kat luar kurung ada. Okey, ni macam biasa kena tengok dengan teliti. Yang macam ni sebenarnya pelajar jual tertinggal. So kena buat betul-betul satu-satu. Okey, yang pertama
Kuasa 2 ni kuasa 1, 3 ni kuasa 1. Okay, so tengok ada kurungan besar kat luar ni. Okay, besarkan sikit. Okay, ada kurungan besar kat luar ni, jadi 4 ni kena kuasa dengan 1 dulu. Okay, sebab tu jadi 2 kuasa 4. Okay, 4 darab dengan 3, 4 darab dengan 4. So, salin kat bawah ni, 2 kuasa 4. Okay, X 3 kuasa 4 dan Y 4 darab dengan kuasa 4. Okay, ni darab. Okay, darab ni ambil pada soalan ni, darab besar macam ni. Okay, kemudian kurungan yang kedua, 3 darab dengan 1. Okay, 3 juga darab dengan 1 untuk X dan 3 darab dengan 2. Jadi tulis balik ni 3 kuasa 3, X 1 darab dengan 3, Y kuasa 2 darab dengan 3. Okay, perpanjang. Okay, disebabkan untuk soalan dia tak ada kuasa, tak ada kurungan dan kuasa di luar, so salin je balik. Salin je semula, letak kat bawah ni. Okay, tu yang step kedua. Seterusnya, langkah seterusnya. Okay, langkah seterusnya kita kira terus. 2 kuasa 4, 16. Letak 16, 3 darab dengan 4 kuasa 12. 4 darab 4 kuasa 16. Okay, darab. Okay, lupa letak darab. 3 kuasa 3, 27. 1 darab 3, 3 dan 2 darab 3, 6. Okey, perpanjang, salin balik. Okey, salin balik yang bawah ni sebab tak ada masalah. Okey, ini. Seterusnya ni, untuk nombor sahaja kita boleh kumpulkan dan kira. Okey, boleh tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 12. Okey, nombor, tak ada masalah. Okey, so kita tengok betul-betul indeks dia, iaitu asas. Kita tengok dulu asas X. X iaitu 12. Kalau darab, dia akan jadi tambah dengan 3. Kemudian bahagi dengan 10. Kalau bahagi ni maksudnya tolak. Jadi kita tulis betul-betul 12. 12 tambah 3 tolak 10. Okey. Seterusnya, asas untuk pemboleh ubah Y iaitu 16. 16 tambah, sebab darab, tambah dengan 6. Okey, 16 tambah 6. Kemudian dia bahagi dengan 12. Jadi tolak 12. Okey, jadi 12 tambah 3 tolak 10, jawapan dia 5. Dan 16 tambah 16 tolak 12, jawapan dia 10. Jadi salin je balik kat bawah tu. Jadi inilah jawapan akhir. Okey. Nampak tak? Dia memang banyak tu, tapi memang kena teliti nak jawab soalan ni. Okay, sebab banyak yang bukan tak boleh buat tapi cuai kat situ. Okey, untuk uji minda 1.2E, kita nak bincang soalan mana? Kita nak bagi satu contoh, soalan mana? Soalan mana? Tak ada. Semua boleh buat Boleh. Okey, semua boleh buat je rasa ni. Tak ada masalah. Okey, cuma bawah tu soalan nombor 3 ni jangan cuai lah. Kena buat betul-betul. Okey. Ni nanti kena buat. Ni contoh uji minda 1.2E. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 14. Okey, kita masuk bulan 2 ni. Masih bab 1 lagi ni. Bab 1 memang kita kena betul-betul faham. Betul-betul faham ya. Sebab dia macam penting juga lah ni. Okay, so untuk soalan, untuk seterusnya minda seterusnya, dia akan beritahu kita bahawa kita nak belajar semua nombor kalau asas dia kosong, nilai dia adalah 1. Okay, nilai 1. Kalau A kuasa dia negatif N, sebenarnya dia adalah dalam nombor bentuk pecahan di mana A, N ni duduk di bahagian penyebut. Dan A ni tak boleh kosong lah. Kalau A kosong tak jadilah kita guna ni A kuasa negatif N ni. Okay, seterusnya kita tengok kat sini. Okay, 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 bahagi dengan bahagi akan jadi tolak, jadi 2 kuasa kosong. Jadi dia buktikan dekat sini
Okey, 2 darab dengan 2 darab dengan 2 ni 3 kali. Bahagi dengan 2 darab 2 darab 2 pun 3 kali. So dia potong. Kenapa jawapan dia dekat situ 1 bukan kosong? Kenapa jawapan kat sini adalah 1? Bukan kosong. Kenapa? Sebab kalau nombor sama bagi nombor sama potong habis memang dapat 1, memang dapat kosong. Ya, betul. Kalau kita tekan kalkulator pun kalau 2 bahagi dengan 2 kan jawapan dia 1. Jadi sini jawapan 1, 1, 1. Jadi 1 dan 1, 1 jawapan dia 1. Dan bukan kosong. Ingat banyak pelajar lemah awak letak kosong. Jadi salah Okey, begitu juga dengan soalan B. Kutek ni pun salah. Yes Ni B. Sebenarnya ni B. Okey, jadi N kuasa 5 bahagi dengan N kuasa 5 sama juga kosong. Jadi dia dah buktikan sini sama dengan 1. Nilai akhir dia sama dengan 1. Walaupun nombor 5 kuasa 4 dengan 5 kuasa 4 ni kan sama. Jadi kita tahu. Dan sini mesti jawapan dia 1. Termasuk juga dengan bahagi nombor negatif. Jawapan dia juga jadi 1. Okey, yang ni pembeli ubah asas dia N sama juga jawapan dia 1. Okey, kesimpulan dekat sini dia beritahu semua nombor kuasa dia kosong, nilai dia akan jadi 1. 100 kuasa kosong pun nilai dia akan jadi 1. Okey, yang ni pula adalah kita nak tengok kalau A kuasa negatif N sebenarnya adalah A 1 per A kuasa N. Okey, dekat sini 2 kuasa 3 bahagi dengan kuasa 5. 2 kuasa 3 bahagi dengan kuasa 5. Okey. Hilang presentation. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu, Ya. kosong kuasa kosong jadi 1 jugalah kan? Ke dia jadi kosong? Ke tak dapat ditentukan? Sebab kalau mungkin ke kalau kosong kuasa apa-apa dia jadi kosong kan? Tapi kalau apa-apa nombor yang kuasa sama dengan dia punya asas, dia akan jadi kosong kan? So kosong kuasa kosong apa benda? Kosong tu ada nilai tak? Macam mana dia jadi darab kosong? Okey, contohnya kosong kuasa 2 bermaksud kosong darab kosong kan? Ha. Tapi dalam Kosong-kosong sebab saya cari dekat tu dia cakap kosong kuasa kosong sama dengan 1. Kosong sama dengan 1. Ada buku cakap sama dengan tak dapat ditentukan. Yalah, contohnya kan, contoh tadi kalau kosong kuasa 2, ni kan kosong darab kosong. Betul kan? Kalau kosong darab dengan kosong, tahulah kosong darab dengan kosong. Satu benda yang tak ada macam mana nak jadikan dia kuasa? Mungkin Tak dia, sebab mungkin kalau cari dekat apa tu, dekat Google ataupun ada buku yang cakap kosong, kuasa kosong tu sama dengan 1. ya kan? Okay, itu pun cikgu tak tahulah nak jelaskan macam mana. Buku mana awak rujuk? Ada dekat apa nama? Dekat internet. Dia tu. Ya. Kosong kuasa kosong. Sebab kita tengok kalau kosong bagi dengan kosong. Kan kosong 1 kan? Mungkin cikgu rasa ini tak boleh nak Dia jadi ditaksirkan math kot. error kalau buat dekat kalkulator. Yelah. Sebab dia tak boleh nak taksirkan. Kalau cikgu pun susah juga nak terang ni macam mana. Okey. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Kita boleh tak teruskan kepada seterusnya? Boleh. Okey. Untuk jurusan minda 5 didapati bahawa kalau 2 ni
kuasa je negatif 2. Jadi sebenarnya ada nombor 1 kat atas dan 2 kuasa 2 ni sebagai penyebut. Okey, begitu juga dengan pemboleh ubah asas M, di mana M ni kuasanya negatif 3, jadi 1 per M kuasa 3. Okey, sebagai contoh dekat sini, apa jawapan A ni? 1 per A kuasa 1 per 2. kuasa Kalau B, 1 per X Satu kuasa 4. per X kuasa 4. A kuasa 4. Hilangkan negatif tu. Sebab negatif tu kita tahu kan, kalau negatif, kalau 4 kat bawah, kalau kita naikkan kalau kita terbalikkan jadi X akan jadi negatif 4. Okay, ni pun sama. Ni macam mana pula kalau macam ni? 8 Dah lah 1. Lepas tu bagi lagi. Lepas tu 1 per 8 per 5 kan? So macam mana? 8 kuasa 5. Okay, yang ni, kalau yang ni yang kita tengok, sebenarnya ini adalah 1, dia bahagi dengan 1 per 8 kuasa 5. Ataupun kita tukar kepada darab. Sebenarnya kat sini 1 per 1 darab terbalikkan. 8 kuasa 5. 8 kuasa 5 per 1. Jadi kita boleh potong. Jadi jawapannya sama lah. 8 kuasa 5. Okey, jadi kat sini nampak tak kalau ada 1 kat atas ni, bawah ni negatif 5. Jadi sebenarnya dia akan jadi 8 kuasa 5. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Jadi macam nampak macam pening sikit. Tapi kalau awak faham konsep, sebab tu kena faham konsep ni, tak ada masalah. Okey, D. Macam mana dengan D? D sama dengan C. So jawapan D? Y kuasa Y kuasa 9. 9. Ya, betul. Y kuasa 9. Okey, seterusnya E. Ada nombor 2 pula E. Macam mana nak jawab? Jom kita tengok apa jawapan dia. Sekadar kalau 2 dekat ada 2 atas ni dan pemberi ubah dia M kuasa negatif 3. So kita tengok ni apa ni? E. Okay, E. Okay, so 2 ni kita letak dia sebagai nombor angka bahagian atas. Dan pemboleh ubah M kuasa negatif 3 kita letakkan sebagai penyebut. Okey, jadi macam ni juga. Macam contoh F. Okey, F ni memang bentuk dalam pecahan, ada pengangka dan juga penyebut. Tetapi kat mana kita nak letak N ni? Okey, N kuasa negatif 8. Di N kuasa negatif 8 ini sebenarnya macam ni. 3 per 5 ni. 3 per 5 ni. Okay, jadi N yang N ni 1 per N kuasa 8 darab. So sebab tu 3 darab dengan 1 duduk bahagian atas dan 5 N kuasa 8 ni duduk sebagai penyebut. Okay. Untuk contoh G. Okay, untuk contoh G. Okay, contoh G. Okay, yang ni kalau kuasa dia sebenarnya kuasa dia jadi 10 ni dekat luar. Jadi sebenarnya 1 bahagi panjang 2 per 3 kuasa 10. 2 per 3 kuasa 10. Jadi 1 ni macam contoh tadi, 1 per 1 ni bahagi dengan 2 per 3 kuasa 10. Jadi kita tukarkan kepada darab sebab tu jadi terbalik. Okay, darab dengan 1. Sebab tu dia jadi terbalik macam ni. 3 per 2 kuasa 10. Okey, sama juga dengan H. H dengan G sama je. Negatif 7. Jadi 1 sebab tu jawapan dia penjelasan dia macam ni. Jadi tukarkan kepada darab. So nombor ni kena terbalik. Jadi ni duduk atas dan X ni duduk di bahagian bawah. Kuasa 7. Okey, ada nak tanya setakat ni? Sampai H? Tak ada Okey, seterusnya soalan nombor contoh 2. Okey, contoh 2.
Ni dia bagi jawapan, kamu pula kena terbalikkan. Ni dia bagi jawapan ni, kita terbalikkan jadi soalan macam ni. Okey, 1/3 kuasa 4. Jadi nak tukarkan dia, nak jadikan dia sebagai nombor asas di bahagian pengangka ni. Dia punya kuasa kena letak negatif. Bahagikan atas akan jadi negatif 4. Okey, masa juga dengan B sama juga 1/5, 1/M kuasa 5. Okey, tukarkan dia jadi M kuasa negatif 5. Okey, contoh C. Contoh C ni, dia memang nombor positif. 7 kuasa 5. 7 kuasa 5 ni boleh kamu nak tukarkan kepada bentuk pecahan, tetapi kena letak negatif 5 dan 7 ni duduk sebagai penyebut. Okey, boleh juga tukar macam ni. Okey, semasa juga dengan D, contoh D di mana N ni kuasa 20 nak tukarkan dalam bentuk pecahan, letak nombor 1 dekat atas dan M kuasa negatif 20. Okey, kenapa 1? Macam kita tengok contoh tadi, sebab depan N ni sebenarnya nombor 1. Kalau depan N ni nombor 5, letaklah 5 per berapa. Okey, contoh E. Okey, contoh E. E ni sama juga kalau dia tukar, soalan biasa dia akan bagi kuasa dia kat sini positif. Tiba kat sini dia suruh buat negatif. Kamu kena letak nombor kat sini berapa. Biasa kat sini dia letak kotak kosong lah. Soalan biasa akan tanya gitu. Jadi awak kena fikirlah, kalau kat sini positif nak jadikan dia negatif, nombor ni kena terbalikkan. Okey, kenapa dia terbalikkan? Cikgu dah tunjuk dah tadi, sebab 1 bahagi dengan nombor pecahan. Jadi kalau kita nak tukar darab, jadi nombor pecahan ni akan jadi terbalik. Okey, sama dengan F. F dengan E sama je. Jadi di mana kuasa dia positif nak tukar kepada kuasa negatif, nombor dia terbalikkan. N duduk atas dan M sebagai penyebut duduk di bawah. Okey, contoh 3. Contoh 3, ada gabungan darab dengan bagi ni tak ada masalah. Cuma dia suruh ditukarkan kalau macam soalan ni, ini kena tukarkan dalam bentuk kuasa positif. Jadi 1/3 kuasa 2. Okey, untuk soalan B, okey, dia dah gabung, kena darab, lepas tu dah darab, lepas tu tolak pula. Tolak dengan 8 dan tolak dengan 8 ni. Ni 2 ni kena darab dengan 8 dulu, 2 darab dengan 3. Okey, dapat 16, sebab tu 8 kena tolak dengan 16 dan 15 ni tolak dengan 12 sebab dia bahagi. Okey, so macam mana dia jadi macam ni? Macam mana dia jadi macam ni? Ini kita tukar dulu kepada 1/2 kuasa 8 darab dengan 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3 ni duduk sebagai sebelah atas sebagai pengangka, sebab tu 3 kuasa 3 ni duduk atas dan 2 kuasa 8 ni duduk di bawah seperti dalam jawapan dalam buku teks kamu ni. Okey. Untuk soalan C pula, macam biasa, macam tadi juga. Okey, ni adalah kuasa 1, kuasa 1. Jadi 2 darab dengan kuasa 1. 4 kuasa 2. Okey, X darab dengan 1 darab dengan 2 jadi X kuasa 2. Y 2 darab dengan 2 jadi Y kuasa 4. Okey, darab. Okey, 5 dia tak ada kurungan kat luar, so tu salin balik 5 dan Y ni kuasa 1. Okey, bawah ni kuasa 1 ni, 5 kuasa 1 sebab tu 2 kuasa 5 dan X 3 darab 5, 15 dan Y 1 darab dengan 5. Okey, macam biasa cikgu sebut tadi, kalau nombor tak ada masalah, nombor kat luar ni, nombor yang boleh dikira ni kira dulu. Okey, pemboleh ubah yang sama, kita tengok kalau 2 tambah dengan 5 tolak dengan 15. 2 tambah 5 tolak 15.
Okey, Y 4 tambah 1 tolak 5. 4 tambah 1 tolak 5. Okey, seterusnya kenapa jawapan dia jadi macam ni? Okey, kerana 1/2 ni sebab hasil daripada 12 per 32 dapatlah 1/2. Jadi X negatif 8 ni darab dengan 1 per X kuasa 8. Okey, Y kuasa kosong. Jadi darab dengan 1. X1. So nombor yang atas ni darab nombor yang atas ni. Okey, jadilah 1. Okey, bawah ni 2 darab X kuasa 8. Okey, darab je. 2 X kuasa 8 kamu rapatkan. Macam tu. Okey, sebab tu jawapan ni sama seperti ini. Okey, Cikgu pening lah. memang sebab kena buat satu Tak yang satu. part kena tambah tolak dengan apa? Yang mana ni? 2 tambah Boleh 5. Itu. Okey, kan kita dah belajar kalau kuasa dia kalau ada operasi darab, jadi operasi apa? Kena Tambah. tambah. 2 ni tambah dengan 5. Tengok orang huruf X je. Jangan tengok huruf lain. 2 tambah 5. So 2 tambah 5. Perpanjang kat bawah ni adalah bahagi. Bahagi dengan 15. Kalau bahagi kena tolak. Okey, faham? Setakat tu. Dia berwarna-warni dah dalam ni. Okey. So macam kalau awak guna highlight jangan banyak sangat tu nanti pening. Tengok warna X ni, X ni cikgu letak warna kuning. Okey, tengok yang X je. X dengan X 15. Okey, 2 kalau darab ni jadi tambah, kalau bagi jadi tolak. 2 tambah 5 tolak 15. Okey, sama juga dengan Y. Y saya tengok Y je. Y tengok Y. Jangan tengok huruf lain nanti pening. 4 tambah 1 tolak 5. Okay, so kesimpulan kita belajar kat sini, kalau kuasa indeks tu darab, kuasa dia boleh tambah. Kalau kuasa tu bahagi, kalau soalan tu bahagi, kuasa dia boleh tolak. Ingat yang tu. Kalau bahagi, kuasa dia boleh tolak. Okey, kalau kuasa ada kurungan macam ni, ini adalah darab. Okey, itu je. Itu je kena ingat. Okey. Ada lagi nak tanya? Okey, 9:30 dah ni. Nanti awak pun ada kelas sekejap lagi. Okey, kalau tak ada masalah, kalau tak faham boleh tanya cikgu kat Telegram. Setakat ni tak ada je cikgu yang tak jawab soalan kamu. Okey, dan Telegram tu kalau boleh hantar snap biasa je. Tak payah nak PDF ke apa ke. Sebab kalau memang kita menggunakan kemudahan Telegram yang mudah sebab Telegram dia tak save memori dekat telefon, tak berat sangat. Okey. Faham tak setakat ni? Faham. Hantar guna Telegram. Tak payah nak PDF kan. Okey, Telegram pun sebenarnya dekat gambar tu dia dah ada beri untuk cikgu cara untuk tanda dengan mudah. Ada pernah try tak? Awak buka je gambar tu dekat bawah tu ada bentuk pensel dah. Pensel tu cikgu just write. Boleh letak stiker ke situ. So dia dah senangkan dah. Sebab tu cikgu pun tak payah nak gambar kat Telegram kamu. Cikgu pun tak payah nak download dulu. Nanti penuh memori telefon pula. Okey. Cikgu pun nak tanya sebenarnya. Boleh ke kalau cikgu nak guna GC? Boleh je. Sebab GC Tapi Christina je lah tak ada akaun tu. Cikgu tak beritahu lagi. mungkin sebab ni yang kalau GC kita boleh tahu kita punya kerja. Pasal tahu markah kan. Boleh cikgu nak nilaikan PBD kamu kat situ. Tetapi takut yang tak ada laptop tu. Kesianlah pula yang tak ada laptop, yang tak ada kemudahan untuk internet untuk nak buka tu. Berat juga GC tu sebenarnya. GC dengan GM ni sama-sama je berat. Tapi setakat ni sebab tu cikgu rekod lah untuk yang tak boleh masuk tu.
Kalau sepatutnya bila cikgu dah rekod kamu kena buat kerja kat rumah seperti seperti belajar sebab nampak kan cikgu kat depan ni kan sama macam belajar kat kelas kan. Dan hantarlah kerja, jangan tak hantar. Jangan 2-3 orang je hantar. Okey. Kamu kan tahu kan tak tentu boleh buat lagi kan. So ingat nilai kamu tu dekat mana cikgu nak letak. Mesti daripada kerja yang kamu hantar. Tahu Chan? Kerry, Kuang? Tak senyap dah. Tahu hantar jangan hantar dekat Telegram cikgu personal. Kalau kamu hantar dalam grup semua orang tengok jawapan kamu dah semuanya tiru. Hantar personal tak apa. Okey, ada apa lagi nak tanya? Cikgu, Cikgu stop dulu. Ya. soalan 1.2